yang saya akan emphasiskan on job quick dan saringan di tempat kerja apa yang tuan-tuan dan perempuan boleh lakukan. Modul ini tuan-tuan boleh pakai untuk membantu rakan-rakan di tempat kerja yang mana yang belum start merokok, boleh cerita ke diorang apa itu bahaya merokok, apa komplikasi dia, apa faedah-faedah yang diorang boleh dapat jika diorang diorang tak start merokok. Dan untuk yang perokok-perokok ni, diorang boleh gunakan, tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan modul ni untuk membantu perokok-perokok merokok. Dan daripada rokok konvensional, rokok elektronik juga. Okay. Seterusnya saya akan start dengan saya punya. Kita sedia maklum, kurang dalam 4.7 juta perokok di Malaysia. Kita ada dalam, ini adalah National Health Mobility Survey kita pada tahun 2019. Lebih kurang dalam 21.3% perokok di Malaysia dan 60%-nya adalah 65% adalah dalam kalangan E40. Golongan yang berpendapatan rendah. 6 juta adalah yang selalunya dalam 6 juta kematian di seluruh dunia. Kita boleh lihat dalam 6 juta ni kebanyakan adalah disebabkan oleh perokok. Dan ada juga 1 juta lebih disebabkan oleh perokok. Dan lebih kurang 20,000 kematian setiap tahun premature death disebabkan oleh tabiat ataupun komplikasi daripada tabiat merokok. Dan kita terpaksa membelanjakan lebih kurang dalam 6.2 juta 6.6 bilion tahun untuk merawat at least 3 komplikasi penyakit yang disebabkan oleh tabiat merokok. Apa komplikasi? Chronic lung disease, kronik, penyakit paru-paru kronik, kanser, dan juga ischemic disease. Ini antara penyebab utama yang disebabkan oleh amalan merokok. 6.2 bilion adalah pada tahun 2011. Kalau kita tengok unjuran pada tahun ini, ada tahun semasa, kewangan faktor kewangan negara adalah tak baguslah. So 6.2 bilion kita boleh gunakan untuk pelbagai manfaat lain. Kalau berhenti merokok dari sekarang, insyaAllah 6.2 bilion ni kita boleh gunakan untuk pelbagai benda lain. Nanti saya akan terangkan apa faedah kewangan kalau perokok-perokok berhenti merokok. Dan ini adalah statistik ataupun prevalent perokok di Malaysia tahun 2019. Jadi tuan-tuan boleh lihat dalam lebih kurang 21.3% adalah perokok di Malaysia pada tahun 2019, menurun daripada 23.1 pada 21.3. Sikit saja penurunan. Kita anggarkan untuk mencapai negara bebas daripada sebarang bentuk amalan merokok pada tahun 2045, prevalent perokok Malaysia adalah kurang daripada 5%. Sekarang 2021, dan ini adalah 2019, kita ada 21.3. Nak sampai 21.3, nak sampai kurang daripada 5% prevalent itu adalah sesuatu yang sangat susah kalau tanpa bantuan tuan-tuan dan puan-puan dan dengan kita punya plan strategik, National Health National Strategic Plan untuk kawalan tembakau merokok. InsyaAllah susah lah kita nak kontrol, kita nak capai prevalent kurang daripada 5%. Dan kita lihat kebanyakan adalah perokok lelaki, 40% lebih, dan kalau perempuan dalam 1%. Dan ini adalah prevalent perokok di Malaysia, di mana sebagaimana yang saya maklumkan tadi, 60% adalah dalam kalangan B40 dan kurang daripada 4,000 pendapatan. Dan ini pada tahun 2019, masa itu kita tak ada COVID-19, ramai tak hilang pekerjaan lagi. Sekarang ramai dah hilang pekerjaan dan golongan B40 ni dah semakin meningkatlah, semakin ramai. Tuan-tuan dan puan-puan boleh bayangkan lagi ramai perokok ni dalam kalangan kecil kurang daripada B40. Harus membantu mereka untuk berhenti merokok. Dan macam yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum boleh lihat di situ juga, kebanyakannya adalah yang bekerja sendiri. 5% yang bekerja sendiri adalah paling tinggi, dan juga pekerja swasta. Ini yang kita nak bantu diorang dalam program berhenti merokok. Utamanya program MQuick. Saya akan perkenalkan nanti MQuick, apa itu MQuick, apa itu JobQuick, saya akan terangkan lebih lanjut dalam slide nanti. Dan kalau tuan-tuan boleh lihat, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat, ini adalah prevalent perokok di Malaysia remaja berumur 13 tahun dan ke bawah, 13 hingga 15 tahun.
Kita ada kajian TECMA, kita ada kajian NDC, dan kita ada paling latest adalah kajian daripada UKM, Program Remaja Cerdas oleh Prof. Kita nampak pada tahun 2016 masa tu TECMA dalam 600,000 rokok remaja dan vape, dan jumlahnya meningkat sebenarnya pada tahun 2019 kepada lebih 1 juta. Dan di kalangan remaja sendiri 300,000 perokok remaja. Dan kita ada program yang dijalankan oleh bahagian pergigian ini. Setiap doktor gigi ni akan turun ke sekolah-sekolah setiap tahun. Tahun ni semua sekolah, dan liputannya ada lebih kurang dalam 99% semua sekolah maksudnya, dan didapati lebih kurang dalam 1,000 ke 2,000 perokok di sekolah rendah saja. Perokok semasa sekolah rendah dari darjah 1 sampai darjah 6 lebih kurang dalam 1,000 ke 2,000, dan lebih kurang 700,000 perokok remaja dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5, umur 13 sampai umur 17, dalam 700,000 setiap tahun. Bila diorang turun, doktor gigi turun akan melakukan screening gigi. So, di same time dia akan tengok screening, dan akan tanyalah student bersama dengan tak. Dan memang ini dah great lah apa yang dia dapati ni. Banyakkan 700 dan 1,000 lebih ini mengaku mereka merokok, dan peratus yang berjaya untuk dan bila doktor gigi turun, dia akan intervensi. So, dan kita dapati kebanyakan ada yang sikit saja yang berhenti, ramai yang berhenti sebenarnya. So bila diorang beranjak ke dewasa, diorang kan rokok tegak. Itu yang bahayanya. So, apa yang kita buat sekarang, kita nampakkan budaya merokok ni bukan lagi sesuatu yang normal. Nak normalizekan budaya amalan tidak merokok di dalam kalangan. Sebab kita ada polisi-polisi dan public cases yang lain untuk membantu mencapai balance, dan kita tak nak merokok remaja start. Dan seterusnya saya akan pergi ke amalan merokok. Okey, so sebagaimana yang tuan-tuan boleh lihat, kita ada 3 jenis produk merokok. Yang pertamanya adalah rokok yang terbakar. Yang terbakar contohnya macam rokok konvensional lah, yang rokok daun, rokok putih dan sebagainya. Itu adalah yang perlu dipanaskan, macam heated tobacco product. Ini adalah rokok baru heated tobacco product perlu dipanaskan. Dan yang terakhir tembakau lurai dan sebagainya. 3 kumpulan tembakau yang digunakan untuk merokok lah. Dan inilah contoh-contoh produk-produk yang ada. Dan saya ada sini. Ini adalah snus. Snus ini adalah digunakan untuk tembakau. Cepat kalau tuan-tuan baik. Ini adalah shisha. Jadi ada pelbagai variety of products yang kita gunakan, yang kita dapati di pasaran. Kita ada cerut ni mahal harganya, besar, 300 lebih. Kita ada this is mode, alat rokok elektronik yang lama juga lah actually. Kita ada yang latest version, this is tadi mode latest version rokok elektronik. Dikategorikan sebagai hasil tembakau, dan banyak lagi sebenarnya. Saya ada banyak sampel, tapi kebanyakan sampel tu dah pinjamkan sekarang. Dan kalau tuan-tuan mahu, nanti kita berkongsikan apa produk-produk merokok dan lihatlah sampel-sampel yang kita ada. Dan seterusnya, tabiat merokok, apa yang kita katakan sebagai merokok? Merokok merupakan amalan boleh dikategorikan sebagai amalan menyedut, menghembus asap dan wap hasil tembakau, dan boleh juga memegang dan mempunyai kawalan atas hasil tembakau lah. Itu adalah merokok. So menyedut, menghembus asap dan juga wap. Vape, shisha, pipe dan sebagainya. Dan cerut adalah produk untuk merokok. Kalau kita tengok, kalau orang kata, saya merokok,
kan saya menggunakan vape kat tempat makan, saya bukan merokok di sini. Itulah kesalahan juga di bawah aturan 11 ya, kawalan hasil peraturan kawalan hasil di PKHD 4 kita kita klasifikasikan amalan merokok sebagai menyedut, menghembus wap ataupun alkohol. Dan ini adalah komponen-komponen yang terdapat dalam sebatang asal rokok. Dan komponen-komponen ini tuan-tuan melihat kebanyakan adalah berbahaya dan dianggarkan lebih kurang dalam 7,000 bahan kimia berbahaya yang menyebabkan dan kebanyakan menyebabkan karsinogenik kanser. Dan itulah bahayanya rokok konvensional. Rokok konvensional, jadi kita akan cakap tentang rokok elektronik. Dan kalau tuan-tuan melihat kebergantungan nikotin terhadap rokok adalah lebih tinggi berbanding daripada kebergantungan heroin, morfin dan sebagainya. Ini kajian yang dijalankan dan kita dapati itulah sebabnya rokok ni kita sebagai penyakit ketagihan yang kronik. Dalam DSM kita ada, kita klasifikasikan ini sebagai penyakit. Memang susah nak berhenti. Kita tahu kalau orang sudah start rokok, susah nak berhenti. So kita nak bantu dia orang macam mana? Dari segi kaunseling, dari segi perubatan, dan bila combine kedua-duanya, impaknya dah lebih tinggi. Itu sebabnya apa yang kita kenakan di program MQuick membantu perokok-perokok ni untuk dengan jaya. Dan memang kita dapati rokok yang melalui program MQuick ataupun dekat klinik merokok kebanyakan berhenti dan kita punya peratus kejayaan berhenti merokok 50 ke 60% berbanding sasaran global 30%. 50-60%. Kalau dengan komitmen yang diberikan oleh tuan dan puan-puan, peratus ini kita boleh tingkatkan lagi dan lebih ramai perokok kita boleh bantu dan dirawat. Dan inilah rokok elektronik. Rokok elektronik merupakan sesuatu yang baru, bukan baru sangatlah, dalam tahun 2013 dah digunakan di Malaysia dan memuncak pada 2016, kerana pada masa itu kebanyakan produk-produk rokok elektronik ni dah mengalami pemutasi banyak generasi. Kita ada dari generasi pertama rokok yang macam rokok konvensional, bentuk dia macam rokok konvensional tapi dia digunakan sebagai untuk dipanaskan lah. Dan generasi kedua kita panggil macam ni, dan ini generasi ketiga yang saya pegang tadi kita panggil mode, dan ini adalah generasi keempat kecil lagi. Dan selalu kita boleh jumpa rokok tu selalu digantung dekat boleh masuk dalam pecek dan sebagainya lah. Dan kita tak tahu kalau perokok itu menggunakan ini, walaupun ada kajian kata dia boleh digunakan sebagai harm reduction, tapi kebanyakan kajian dan hasil tesis dan penulisan tadi sebenarnya tidak boleh digunakan untuk berhenti merokok. Kebanyakan yang menggunakan rokok elektronik ini menjadi rokok tegar dan dual user, menggunakan kedua-duanya rokok konvensional dan rokok elektronik. So itulah sebab kenapa kita perlukan aturan untuk mengekang penggunaan rokok elektronik, sebab tak nak, sebab sekarang dengan 21.3 tu kita dah tinggi, itu dah prevalent rokok sahaja, rokok konvensional, ditambah dengan rokok elektronik, tak nak prevalent tu lebih tinggi, lebih bahaya. Dan matlamat kita nak mencapai kurang daripada 5% takkan tercapai lah. Dan kandungan rokok elektronik boleh lihat kita ada nikotin, kita ada propylene glycol, kita ada glycerin sayuran dan bahan perasa. Dia 4 komponen utama yang terdapat dalam rokok elektronik, dan yang penting tu adalah nikotin. Walaupun kebanyakan company pebekut industri atau pengguna vape ni kata tak ada nikotin, tapi di pasaran dan this is diakui sendiri oleh pengguna-pengguna ataupun pengeluar pengedar vape ni, nikotin terdapat dalam kebanyakan produk-produk. Bila kita sebut vape, kalau tak ada nikotin memang sakit dan kebanyakan pengguna takkan pakai sebab dia tak ada feeling. Bila ada nikotin ni, ia menyebabkan pengguna tu tertarik dan sebenarnya susah nak berhenti merokok. Macam saya kata tadi lah, kalau kita jadi berhenti merokok, dia akan jadi dual user, pengguna rokok elektronik dan juga rokok konvensional. Value kita tak akan turun.
Dan seterusnya kita boleh nampak disisa komplikasi penyakit dari hujung rambut sampai hujung kaki disebabkan oleh sebatang rokok. Dan slide ni tuan-tuan boleh lihat sendirilah, memang kebanyakan penyakit-penyakit ni boleh walaupun kita kata perokok ni boleh meninggal dalam tempoh masa yang lama, tapi kalau kita rawat, kita cegah dari awal, benda-benda boleh reverse dan dalam orang boleh capai healthy living. Dan selain daripada kesan terhadap kesihatan, ada juga kesan-kesan dari segi jangkitan pada saluran kencing, pada saraf dan sebagainya. Dan yang paling penting, COVID-19 dalam negara sedang berdepan dengan coronavirus, rokok juga, vape, proses dan sebagainya, yang menyebabkan anda terdedah kepada COVID-19. Dan inilah kajian ataupun yang telah pun dikeluarkan oleh World Health Organization dan WHO, kesihatan dunia, maklumkan bahawa kalau pengguna vape, rokok elektronik, barang produk rokok, dia akan terdedah kepada bahaya risiko komplikasi yang tinggi kepada COVID-19, kerana disebabkan oleh mereka mempunyai tapak penerima yang lebih tinggi berbanding bukan perokok. Dan kita sendiri di Kementerian Kesihatan kita ada kajian dan kita akan keluarkan dalam sedikit masa lagi dalam proses analyzing. Kita punya kajian dan memang kebanyakan perokok-perokok yang masuk dari awal COVID-19 dari Mac sampai Mei 2020 yang lalu menunjukkan perokok semasa ataupun pengguna rokok banyakkannya adalah mempunyai komplikasi yang lebih tinggi dan lebih teruk. Kalau ke stage 3 dan kelima lah, komplikasi yang lebih teruk kesan daripada kejadian COVID-19 berbanding perokok. Laporan ini kita akan keluarkan sedikit masa lagi. Dan kita akan publishkan hopefully by tahun ataupun tahun ini. Dan dari segi keuangan, selain daripada jangkitan COVID-19, dari segi keuangan, tuan-tuan boleh lihat kalau pengguna rokok ni, dia terpaksa membelanjakan banyak wang membeli rokok dan juga rokok elektronik. Dan wang ni, kalau ni dalam tempoh 6 bulan, saya comparekan dengan kalau mereka berhenti merokok. Sebab untuk berhenti merokok dalam satu hari lebih kurang RM3 dan RM3 ke RM11 murah berbanding rokok. Kalau rokok konvensional pun harga minimum, harga premium RM11.4 satu kotak satu hari, RM17 per kotak. Kalau kotak ni satu hari lebih kurang dalam RM11. Ini ada perbezaan. Kalau diorang berhenti merokok dalam tempoh 6 bulan, actually banyak dengan dari aspek ekonomi juga lah, terutama yang mana terjejas sebab pandemik. Dan selain daripada itu, disebabkan oleh faktor-faktor kesihatan, keuangan dan sebagainya, rokok difatuakan memang dari tahun 1995 dan difatuakan sebagai haram. Dan selain itu, rokok elektronik pun difatuakan sebagai haram oleh risiko penyakit dan juga amalan membazir. Sebab itulah kita sebagai umat Islam, kita harusnya mengelakkanlah daripada menggunakan rokok dan juga rokok elektronik. Dan seterusnya, kenapa kita perlu ada polisi ni dengan prevalen 23.1 dan juga dedahnya remaja-remaja kita ada norma merokok ni. Sebab tu kita ada public places kita, 3 tempat-tempat lain merokok ni. Kita ada di tempat makan, kita ada di all the public places minit kita ada, insyaAllah. Dan yang paling baru sekali kita ada di tempat makan lah pada tahun 2019 kita dah terpasakan dan tunggu start penuh pada tahun 2020, Januari 2020. Dan untuk tuan-tuan dan puan-puan, kita bagikan penekanan kepada tempat kerja. Sebenarnya semua government office adalah tempat dilarang merokok. Selain itu, di tempat kerja yang berhawa dingin, yang mempunyai satu sistem hawa dingin berpusat. Kalau tempat kerja tu dia memang hawa dinginnya center, ada letak kat center, itu susah sikit lah masuk dalam peraturan. Tapi
galakkan tempat kerja menjalankan polisi, galakkan pekerja-pekerjanya untuk tidak merokok tempat kerja sebagaimana yang kita ada di Asia, walaupun tak diwakilkan sebagai kawasan merokok, tapi inisiatif yang ditunjukkan untuk menjadikan kerja yang bebas dalam malam merokok. Tempat dan government office kalau macam di Kementerian Kesihatan ni kita ada pagar, sekelilingnya ada pagar. Seluruh kawasan berpagar, dalam kawasan pagar tu ada kawasan dilarang merokok. Kalau tempat tu, kalau office tu tak ada pagar, seluruh kaki lima dan any buildings yang berhubungan dengan dia, kaki lima ke ataupun ada flyover ke apa sebagainya, beach ke apa, itu juga adalah kawasan dilarang merokok. Tak boleh merokok. Kalau kita tengok tempat-tempat common yang jumpa dekat tangga, dekat tandas, itu dah tempat yang common merokok. Dan ini adalah kalau kita tangkap, kita boleh pakai peraturan takaran hasil tembakau ni untuk sabitkan kesihatan. Memang ini dah 23 tempat dilarang merokok. Boleh lihat di laman media sosial kita dan didapati dari laman sesawan. Dan di tempat kerja kita tidak mengharapkan tempat merokok. Dan kalau boleh tak ada H3 kena keluarkanlah. Dan ini tanda larangan merokok baru kita. Mula tahun 2019 kita ada tanda larangan merokok baru, di mana kita ada promosi berhenti merokok jugalah. Khidmatan berhenti merokok selain daripada tanda larangan merokok. Kita adakan promosi untuk perokok-perokok ni mendapatkan perawatan di mana-mana fasiliti, sama ada kerajaan untuk berhenti merokok ataupun di fasiliti swasta melalui program John Quick. Okay. Dan ini adalah perlu pengguna-pengguna, tuan-tuan sebagai penyelas pospen di tempat kerja perlu patuhi untuk menyediakan tanda larangan dan mengeluarkan ini PXP kemudahan untuk merokok dan juga menyediakan tempat merokok. Kita nak susahkan perokok, tak nak mereka senang untuk merokok. Kalau dia nak merokok, kalau perokok kena keluar daripada nama pagar, keluar daripada bangunan, pergi jauh merokok. Bila dah susah nak merokok, insyaAllah kemudiannya dia akan start berhenti lah. Lepas tu at the same time, bila dia ada promosi tanda larangan ni, membantu juga dia. Dan kita mudahkan dengan QR scan sekali, mudah dia nak masukkan maklumat untuk berhenti merokok. Dan apa kaedah-kaedah berhenti merokok yang kita ada? Tak berhenti merokok, perokok-perokok tu haruslah punya azam lah untuk merokok. Dan seterusnya kena ada fit date, kena tetapkan satu tarikh di merokok dan memberitahu rakan-rakan dan keluarga orang sekeliling kata dah start nak berhenti merokok. So that kita aware kata dia tak nak merokok dan kita sebarang untuk merokok lah. Dan seterusnya kena membuanglah semua tak merokok, H3, rokok dan sebagainya. Say no to merokok. Dia orang kena berazam sendiri merokok. Dan paling penting selesaikan adalah untuk mendapatkan bantuan kita di www.johnquick.com. Ini adalah laman sesawan kita untuk membantu 60% B40 yang merokok dan juga pada 40% di Malaysia. Dan kalau yang lainnya untuk mendapatkan sebarang maklumat berkaitan rokok, mendapatkan di laman sesawan kita www.johnquick.com. Kita sedia membantu. Ini kawalan tembakau, kita sedia membantu dan untuk rokok. Dan inilah kaedah-kaedah dan apa kesan-kesan yang tuan-tuan dan puan-puan boleh maklumkan kepada perokok-perokok. Ini mereka merokok 4 jam, apa yang dia rasa ketagihan, dia rasa macam shivering, rasa pening dan sebagainya, 10 jam apa dan sebagainya lah, tuan-tuan boleh rujuk dengan modul yang telah pun saya bekalkan dan dan akhirnya orang akan jadi sihat untuk mendapat sebarang penyakit, insya-Allah kurang dalam tempoh 10 tahun dia akan jadi lepas daripada situ mendapat kanser. Dan ini adalah strategi 12M. Jika perokok-perokok sudah nak start berhenti merokok, harus emphasizekan kepada mereka untuk 12M ni, melengahkan, mengunyah sesuatu
berdoa, meditasi dan sebagainya. Tuan-tuan boleh ikuti, boleh nasihatkan kepada perokok, memberi nasihat kepada yang bukan perokok. Dan akhirnya saya akan berikan penekanan kepada program MQuick. MQuick merupakan program berhenti merokok yang telah pun terlaksanakan pada tahun bermula tahun 2015. Kita ada perkhidmatan berhenti merokok PKBM, program klinik berhenti merokok di hospital-hospital dan klinik kesihatan sejak tahun 2000 di Malaysia. Dan walau bagaimanapun terdapat ramai perokok mendapatkan rawatan merokok di klinik berhenti merokok disebabkan apa? Masa dan juga tak ramai staff. Bila dia mendaftar tu kena tunggu, kalau perokok mendaftar hari ni mungkin 2 minggu, sebulan baru dapat appointment dan sebagainya. Dan dia kena ambil cuti nak pergi ke klinik kesihatan dan hospital untuk mendapatkan rawatan. Oleh itu, inisiatif di Kawalan Tembakau, bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia adakan program jalinan kerjasama pintar antara sektor awam dan juga sektor yang dinamakan program MQuick bermula tahun 2015. Di mana perokok bisa dapat mendapatkan rawatan di dan juga mendapatkan rawatan di fasiliti swasta, contohnya macam di farmasi komuniti, klinik swasta dan hospital swasta. Dan pada awalnya aim kita adalah untuk meramaikan perokok-perokok ni. Kita ada 3 fasa tahun 2015 sampai 2017. Pada fasa pertama ni untuk meramaikan perokok-perokok ni untuk mendapatkan rawatan, dan kita teruskan pada fasa kedua dari tahun 2017 sampai tahun lalu dengan emphasize ataupun dengan penekanan untuk program berhenti merokok di tempat kerja. Ada lebih kurang 6 rakan kongsi baru selain daripada 4 pada awalnya. Kita ada 6 jadi bantu kita dalam program MQuick, Malaysian Quick Service. Dan pada tahun lalu, tahun 2020, kita telah menandatangani perjanjian baru, memorandum persefahaman untuk tempoh 5 tahun program berhenti merokok bersama 13 rakan kongsi. Ini menunjukkan bahawa ramai sektor-sektor awam, pengajian, badan bukan kerajaan dan juga badan profesional berminat sebenarnya untuk bersama-sama membantu perokok-perokok mendapatkan rawatan berhenti merokok. Dengan aim untuk masalah kita pada fasa ketiga ni, kita nak uberisekan perkhidmatan berhenti merokok, nak memudahkan perokok-perokok ni mendapatkan rawatan, mudah mereka mendapat rokok lah di kedai-kedai seperti 7-Eleven dan sebagainya. Apps pakai phone saja, boleh scan macam sekarang pun kita ada barcode kat sini, tuan-tuan boleh scan kat sini untuk terus ke JomQuick. Laman sesawang kita JomQuick, tuan-tuan boleh scan di sini untuk terus mendapatkan info-info, dan bagi perokok tuan-tuan boleh pakai QR code untuk mendapatkan rawatan, berdaftar dengan kita, dan kita akan bantu berhenti merokok lah, insyaAllah. Ini adalah QR code untuk JomQuick.com. Okay. Dan sempena COVID-19, pandemik COVID-19 yang lalu pada tahun 2020, mula Mac 2020, kita telah pun memudahkan perokok-perokok ni untuk berhenti merokok dengan mengadakan, dengan kita muat naik program berhenti merokok di aplikasi MySejahtera. Tuan-tuan boleh ikuti steps langkah ni untuk membantu untuk menawarkan kepada rakan-rakan di fasiliti masing-masing kerana diorang boleh berhenti dengan aplikasi MySejahtera, dan akhirnya diorang boleh mendapatkan nasihat di juga lah laman sesawang utama kita. Laman sesawang namakan JomQuick.com. Program adalah MQuick. Beza, MQuick adalah program besar, laman sesawang namanya JomQuick. Anak confuse. Terusnya, ini adalah peningkatan yang kita boleh lihat dari tahun bermula tahun 2016 sampai tahun lalu. Kita dapati ramai perokok-perokok sebenarnya mendaftar untuk mendapatkan rawatan secara dalam talian. Kalau sebelum-sebelumnya 300-400, tapi tahun 2019 kita dapat 1000 lebih disebabkan oleh tanda larangan baru kita, tanda larangan merokok baru. Dan pada tahun 2020 kita dengan pandemik COVID-19,
kita telah pun mewujudkan, kita telah di aplikasi MySejahtera. So jumlah pendaftaran lagi meningkatlah kepada 4,469. So inilah yang tuan-tuan boleh war-warkan kepada rakan-rakan di fasiliti masing-masing. Sebab kita tahu sepanjang pandemik COVID-19, program saringan secara fizikal adalah susah. Tak boleh nak buat CO monitoring dan sebagainya. Kita nak mengadakan face-to-face meeting pun susah. Apa yang kita buat secara dalam talian, kita kasih counselling dan jika memerlukan ubatan, kita akan suruh perokok-perokok, minta perokok-perokok ni untuk pergi ke farmasi yang terdekat, atau diorang juga boleh memesan ubat-ubat ni dalam secara online dan terus dihantar kepada perokok-perokok ke rumah masing-masing lah. Ini adalah dalam sistem uberization yang kita laksanakan fasa ketiga tahun ini sampai 2025. Ini apa yang kita akan lakukan, uberization, memudahkan perokok mendapat ubatan, rawatan dan akhirnya membantu mereka untuk berhenti. Kita dapati peningkatan dalam golongan perokok yang mendaftar dari tahun 2000 sekitar 2016 telah lepas 28,167 orang mendaftar untuk mendapatkan perawatan berhenti merokok. Dan inilah yang sebagaimana saya maklumkan tadi, dalam fasa ketiga apa yang kita akan lakukan, program sistem uberization, kita ada info-info dalam laman media sosial kita dan seterusnya perokok mendaftar dekat, dan jika memerlukan kita ada doktor-doktor dan farmasis-farmasis dan juga kaunselor untuk memberikan kaunseling secara talian, virtual clinic. Kalau memerlukan ubat, kita akan bantu mereka untuk pergi ke farmasi terdekat. Dan kalau susah, kita akan hantar ubat ke rumah lah, nak memperluaskan liputan, especially ke tempat-tempat pedalaman juga. Banyakkan buat masa sekarang dari yang kita ada fasiliti swasta dekat luar dalam 198, banyakkan tertumpu di bandar-bandar besar. Dengan sistem uberization ini, harapnya boleh membantu liputan yang lebih luas kepada perokok-perokok di luar sana lah. Dan seterusnya membantu mereka untuk berperokok. Dan inilah laman sesawang kita yang saya maklumkan tadi lah. Dan tuan-tuan boleh sedia war-warkan kepada mereka, kalau mereka nak berhenti merokok, mereka boleh mendaftar di sini dalam sesawang kita. Dan untuk program COSPEN Plus, kita buatkan saringan. Apa yang kita buat adalah mendapatkan kaunseling dan rawatan secara dalam talian www.jokri.com. Jika ada sebarang soalan, boleh kemukakanlah. Ada sebarang soalan ke? Okey, Assalamualaikum. Kepada peserta, kalau ada soalan boleh kemukakan di chat box atau boleh tanya terus. Faham ke? Boleh faham ke saya punya presentation? Kalau tak faham boleh tanya saya boleh dihubungi di email di sini juga, ataupun boleh juga dapati dekat kita punya media sosial, di Twitter, di Facebook, di Instagram, Instagram tak ada lagi, di Telegram dan juga di YouTube. Kita ada maklumat-maklumat berkaitan dan juga di laman sesawang kita. Ada sebarang soalan? Dr. Nizam nak tanya kawasan larangan merokok yang ada perbezaan ke yang mematuhi PPKHT dan juga yang diwartakan? Kawasan yang diwartakan maksudnya yang 23 tempat tu telah diwartakan. Kalau kita katakan mematuhi, maksudnya dia tak diwartakan lagi. Macam contoh saya katakan Asia tadi, even though dia tak diwartakan sebagai tempat larangan merokok, tapi mengambil inisiatif mengadakan polisi larangan merokok dekat tempat kerja. So kita ni adalah mematuhi PPKHT. Maksudnya dia orang buang semua ashtray, tak ada tempat-tempat merokok. Dan Asia sendiri mengadakan inisiatif membantu perokok ni untuk berhenti merokok tadi. Dah pun memberikan keiktirafan Blue Ribbon pada tahun 2019 kepada Asia, dan kebanyakan fasiliti lain, contohnya macam hotel dan tempat makan pada tahun sebelum ni, sebelum diwartakan sebagai tempat makan, bila diorang buat promosi larang merokok
amalan merokok dekat tempat makan ataupun tempat-tempat yang belum diwartakan sebagai mata PPKHT, supportkan diorang dengan Blue Ribbon. Walau bagaimanapun Blue Ribbon telah pun bertubuh pada tahun 2020 yang lalu. So, masa ni kita belum ada program lagi untuk membantu tapi inisiatif-inisiatif ini diteruskan dan kita akan war-warkan kemudian kita ada program baru yang telah pun kita rancang dalam masa ketiga MQuick ni. Kan nanti kita akan war-warkan. Soalan lain? Satu lagi Tiniza. Kalau ikutkan FCTC secara umumnya tidak dibenarkan untuk mewujudkan kawasan merokok, betul kan? Betul? Tapi ada macam lapangan terbang ada yang saya tengok ada kawasan merokok. Macam mana? Lapangan terbang kita cuma benarkan beberapa sahajalah, maksudnya ada kita masa tu dia punya aim dia punya hasratnya adalah sebab kita tahu merokok ni ada yang especially international. Kalau domestic flight memang tak adalah, kalau dekat airport domestic tuan-tuan boleh check sendiri memang tak ada tempat untuk merokok. International flight sebab kalau perjalanan ni jauh 14 jam, 12 jam, kita tak naklah kita beri sedikit kelonggaran beberapa sahaja tempat untuk merokok international, contohnya macam KLIA di Kuching, di Kota Kinabalu dan beberapa lain, dan jumlah ini sebenarnya kita kecilkan. Kita sejak tahun 2018 tak ada lagi tempat merokok baru di airport. Memang kalau ada dan sampai 2018 dan 5, dan jumlah ni kita akan kurangkan dari masa ke masa dan takkan ada lagi permohonan baru tempat merokok di airport dan sebagainya. Dan di parlimen sendiri pun kita dah buang sebagai tempat utama di Malaysia, di negara kita, parlimen pun kita dah merokok bahan tempat-tempat lain lah memang kita gunakan untuk mewujudkan kawasan merokok. Kalau ada tu mungkin di luar kawasan yang diwartakan, di luar pagar dan sebagainya lah. Satu lagi berkenaan dengan PPKHT, dalam tu dia tulis kawasan tempat kerja tapi di premis kerajaan secara spesifiknya lah. Ada tak dalam perancangan di masa hadapan untuk kawasan larang merokok di semua premis tempat kerja? Kita memang perancangan kita nak semua public place, semua tempat kerja, dan saya mungkin boleh kita ada inisiatif barulah tempat kerja ni kita panggil nama Telang. Program ni adalah menggantikan Blue Ribbon. Telang programnya di Elite Advocate of membantu perokok-perokok ni berhenti dekat tempat kerja. Selain daripada itu, dengan program MQuick membantu perokok-perokok kerja juga untuk berhenti merokok. So memang kita takkan ada lagi tempat kerja pun tak ada tempat merokok lah. Okey, terima kasih Dr. Nizam, saya tak ada soalan lain. Buka kepada ada peserta lain nak tanya soalan? Ada soalan lain? Kalau tak ada, itu saja dari saya. Ataupun boleh typekan di bahagian chat box, nanti saya boleh reply kemudian, dan boleh kontak saya juga di nombor yang saya tuliskan di sini lah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.